Okay, testing mic 1 2 3 1 2 3. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah. Testing mic 1 2 3 1 2 3. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali dalam Facebook page. Sekarang ni Facebook page dan YouTube channel saya Abdullah Baharudin. Jangan lupa like saya punya Facebook page Abdullah Baharudin dan jangan lupa subscribe saya punya YouTube channel Abdullah Baharudin. So bagi yang belum kenal saya, yang baru sampai kat YouTube channel ataupun saya punya Facebook, saya Abdullah Baharudin, saya daripada AUF MBZ Consortium. Okay, insyaAllah saya sebagai ejen ataupun wealth advisor daripada AUF MBZ Consortium. InsyaAllah kepakaran saya adalah membantu tuan-tuan dan perempuan kat luar sana melabur di dalam pelaburan patuh syariah dan mengembangkan lagi kekayaan untuk mengatasi inflasi, peningkatan inflasi yang tahun demi tahun sangat-sangat tinggi. Okey, insyaAllah petang ni saya nak share lagi tentang awareness, kesedaran. InsyaAllah saya boleh dapat memberi kebaikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Okey, mungkin video ni boleh menjadi asbab bantu tuan-tuan dan perempuan kat luar sana tahu tentang perkara-perkara yang sepatutnya kita kena ambil tahu, lebih-lebih lagi tentang keuangan. So petang ni okey, sebelum tu disclaimer, saya bukan pakar ekonomi, saya bukan pakar keuangan. Okey, saya seorang ejen saja, wealth advisor. Petang ni saya nak share satu kejadian ataupun satu cerita ni berlaku dekat je dengan saya, tak jauh. Okey, dia berlaku dalam ahli keluarga saya, iaitu dalam adik-beradik saya juga, tentang skema, tentang penipuan ni. So kenapa saya suka sangat cerita tentang penipuan dengan skema ni? Okey, sebab apa? Sebab saya pun pernah kena tentang Bitcoin, tapi insyaAllah lain hari saya akan cerita. So benda ni patut saya cerita, saya kena cerita juga kepada tuan-tuan dan perempuan supayanya tak kena kepada tuan-tuan dan perempuan. Lebih-lebih lagi dalam waktu pandemik ni, kita banyak duduk rumah, kita banyak tengok phone. Okay, so lagi-lagi kita tak ada duit. Dengan kita tak ada duit, kita tengah survive, nak bertahan dan sebagainya, boleh pula kita kena tipu. Direct to the point, terus kepada point. Cerita ni berlaku pada adik saya. Saya bukan nak membuka aib mana-mana individu, cuma benda ni saya nak kongsi. Saya bukan nak buka aib adik saya, cuma saya patut kongsi benda ni supaya tak berlaku kepada tuan-tuan dan perempuan, terutamanya kepada anak-anak muda lah, anak-anak muda daripada umur 18 tahun ke atas. So ibu bapa yang mana tengok video ni, so boleh take note lah, take note. So benda ni berlaku adik saya umur 18 tahun. So macam ni, dia ada nampak satu iklan di Facebook tentang investment. Okey, investment ni dia menawarkan satu pelaburan iaitu labur RM3,800 dan untung kurang dalam masa 24 jam. Dia boleh dapat RM64,000 dalam masa kurang 24 jam. So tuan-tuan rasa benda ni legit ke tak? Kalau kita yang dewasa ni lah, yang dah ada kesedaran tentang penipuan ni, mungkin kita akan cakap dia adalah scammer dan kita akan selidik sehabis mungkin tentang pelaburan tersebut. So itu situasi pertama. Dan situasi kedua, adik saya ni tak kerja. Bila tak kerja, dia tak ada duit untuk nak buat investment tu. Okay, so apa yang dia buat? Dia cari pula kredit community ataupun kita lebih dikenali sebagai ahlong lah. Okay, dia kata macam mana aku nak dapatkan RM3,800 ni untuk invest tadi, untuk dapatkan RM64,000 tadi. Berlakulah adegan kedua ataupun situasi kedua, pinjam meminjam dengan ahlong tadi tu. Okay, so dia cari pula kredit community kat Facebook. Dia cari, jumpalah satu company ni. Nanti saya akan share company investment dan company kredit community ni. Okay, satu petang tu dia call saya, dia menangis-nangis. Dia kata, abang tolonglah adik kena tipu ni. Okay, saya kata relax, tenang dulu, cari tempat duduk ataupun balik kat rumah, nanti abang datang, kita settle. Okay, so saya suruh dia balik rumah. Dia menangis, dia call saya. Saya ingatkan dia accident. Sebab apa? Dia nangis tu macam, saya tak tahu, dia menangis tu macam teruk sangat. Okay, so saya suruh dia balik, saya suruh dia relax, cool down, balik, nanti kita settle kat rumah, cerita A to Z. So saya sampai kat rumah mak saya, saya ambil handphone dia. So saya rampas handphone dia terus. Saya ambil, saya tak nak ada connection dengan siapa-siapa, saya tak nak ada message dengan siapa-siapa. So saya suruh dia cerita daripada A sampai Z macam mana boleh berlaku benda ni. So, dia tak nak tanya ahli keluarga dia. Okay, dia tak nak tanya abang dia tak nak tanya kakak dia tak nak tanya mak dia. Sebab apa? Dia takut abang kakak dia ni macam ignore, tak nak layan ataupun tak bagilah dia nak buat benda tu. So dah ambil langkah di luar tindakan. Okay,
pinjamlah Ahlong dan sebagainya. Berapa amount yang dah hangus tu? Okey, stay tune, tengok sampai habis. Amount yang dah hangus taklah banyak sangat. Okey, so investment tadi, invest 3,800, untung 64,000. So pada adegan yang kedua ni, pinjam meminjam ni, dia nak cari RM4,000. Dia nak pinjam RM4,000 je. So dia tanyalah Ahlong ni, saya nak pinjam RM4,000 je. Lepas tu Ahlong ni tanyalah, you ada kelulusan apa tak, semua tak. Dia bagi IC semua. Macam kita nak pinjam kat bank, kita kena ada slip gaji, kena ada bil api air, IC dan sebagainya. Tapi ni dia minta IC saja. So dia kata, saya tengok dalam tu dia bagilah satu surat tu macam kelulusan. Lepas tu adik saya ni memang tak ada duit, tak kerja kan, tak ada duit. So Ahlong tu kata, kalau you mau RM4,000, you kena transfer itu RM3,000 dululah. Dia kata, so adik saya ni memang tak ada duit. So dia ada duit dalam bank dia 500 je. Sebab sebelum Covid itu dia ada mengajar ngaji semua lah. Okay, dah ada kerja sekejap. So dah ada 500 tu dia transfer kat 300 dia transfer kat investment, lagi 200 tu dia transfer kepada Ahlong tadi sebagai deposit lah. Tapi Allah nak selamatkan keadaan, Allah ni cerita Allah nak selamatkan keadaan, Allah nak selamatkan adik saya ni. Adik saya ni tak ada duit. So kalau adik saya ni ada duit, mungkin dia bayar lamsam terus RM3,000 tadi, dan loan tu lulus. Kalau loan lulus, maksudnya dia dah terikat dengan Ahlong tadi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, kita terikat dengan Ahlong tadi, kita dah melibatkan diri kita yang berbahaya lah. Maksudnya interest dengan Ahlong ni sangat-sangat tinggi. Contoh kita pinjam RM4,000, mungkin tahun depan kita tak tahu kita kena bayar berapa ribu ringgit kepada diorang. Adik saya ni tak ada duit, dia transfer lah kat investment tadi 300, kat Ahlong tadi 200. Okay, so macam tak lengkap lagi lah, tak lengkap lagi. So bila saya dapat tahu, saya tengok WhatsApp dia daripada A sampai Z, baru saya tahu cerita dia. Dia tak habis transfer lagi deposit tadi tu, muka, maksudnya muka lah. Ahlong tu nak muka, bayar RM3,000 dulu, baru you dapat RM4,000. So macam kalau kita pinjam loan kat bank, kita tak payah buat apa kan, kita kena bawa bil api air, lepas tu IC, slip gaji dan sebagainya, barulah kita dapat loan tu kan. Tapi ni pinjam bagi IC je, tapi kita kena bagi RM3,000 kat dia pula, kita kena bayar. Okay, so kat situ kita dah silap lah. Okay, kat situ kita dah nampak kat mana silap dia, ataupun benda tu tak legit lah, benda tu tak legit. Okay, so mana ada loan, kita kena bayar. Sepatutnya dia bagi duit kat kita, bukan kita kena bayar kat dia dulu. RM3,000 pula tu, kita nak pinjam RM4,000, kita kena bayar RM3,000 dulu kepada dia, baru dapat RM4,000 tadi. So kat situ je kita dah boleh nampak taktik-taktik kredit komuniti yang saya rasa mungkin dia tak berdaftar dan sebagainya. So saya terus malam tu saya kena buat report, polis berdekatan untuk keselamatan lah. Saya report ni atas keselamatan family saya. Takut dia datang kacau ke apa semua dan sebagainya, saya report polis. So polis tu kata benda ni dah banyak kali berlaku. Doktor, engineer, bukan orang biasa-biasa, orang yang cerdik pandai pun kena juga, polis tu kata. Banyak dah report kepada kami. Orang yang banyak duit lah, orang kata yang datuk-datuk, ahli perniagaan, semua dah ramai dah report benda yang sama. So kalau betul-betul tak ada duit, kalau betul-betul kita tak ada duit, usaha cari duit. Kalau tuan-tuan nak buat satu pelaburan, okay, saya bagi satu tips. Kalau tuan-tuan nak tahu satu pelaburan yang betul, yang patuh syariah, yang legit, yang berdaftar, kita kena check dulu di satu website ni, iaitu website Suruhanjaya Security Malaysia. Okay, nanti saya akan bagi link dia. Tuan-tuan boleh check sama ada company tu berdaftar ataupun tak di bawah Suruhanjaya Security. So kalau macam kredit komuniti ni saya tak pasti. Mungkin kalau tuan-tuan terlibat, mungkin tuan-tuan boleh report kepada polis ataupun PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, insyaAllah. Akhir cerita dia adalah loan tu tak lulus dan investment tu terbengkalai macam tu je lah. So adik saya tak jadi invest dan adik saya tak jadi pinjam. So total hangus duit dia dalam RM500. Lepas tu dah ada pinjam orang lagi dalam RM700. Dia kata dia nak buat bisnes. Kalau boleh pantau anak kita, kalau mereka tak ada duit, tolong bantu diorang untuk cari kerja. Sekarang ni banyak benda kita boleh buat. Kita jadi agent, kita jadi dropship, kita jadi affiliate dan sebagainya. Okay, buat kecil-kecilan pun tak apa, yang penting ada gaji. Okay, terima kasih pada yang menonton. Jangan lupa like, jangan lupa share video ni kalau manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.